Allah berikan peluang, ruang kepada kita, kita laksanakan solat tarawih. Solat tarawih sebanyak 20 rakaat kita laksanakan. Allahu Akbar. Kata Nabi, seolah-olah kita telah mendirikan, menghidupkan sebahagian daripada malam. Dan pada saat ini, hadirin para alim ulama, sebentar tadi sahaja kita dapat melaksanakan solat subuh. Wa man shalla subh fi jama'atin faka'annama shallal layl kulluhu. Dan barang siapa yang melaksanakan solat subuh secara berjemaah, laksanakannya di masjid ataupun di surau, kata Nabi, seolah-olah kita telah melaksanakan solat sepanjang malam, keseluruhan malam. Allahu Akbar. Untung kita, hadirin para alim ulama, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan solat berjemaah. Ini antara solat yang agak sukar lah, antara solat yang agak payah bagi kebanyakan muslim. Bagi kebanyakan kita ni solat subuh lah yang sangat sukar. Tapi kita lihat pagi ini, Allahu Akbar, penuh dewan kita ni, ditambah dengan wing kiri, wing kanan penuh. Kenapa, hadirin para alim ulama? Tapi perkara tersebut jarang berlaku kalau sekiranya bukan bulan Ramadan. Jadi inilah antara bulan tarbiyah lah. Bulan tarbiyah, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita laksanakan hari ini berkekalan. Berkekalan, istiqamah. Bukan kita beribadah kepada Allah Ta'ala ni bukan kerana Ramadan. Kita kena set dalam minda kita, kita kena set dalam diari kita beribadah kepada Allah Ta'ala bukan kerana Ramadan semata-mata, bukan. Tapi kita beribadah kepada Allah Ta'ala ni kerana apa? Kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Allah perintahkan kepada kita. Inilah yang Nabi perintahkan kepada kita. Bagi lelaki yang sihat dan sebagainya, inilah tempat dia yang sebaiknya untuk kita laksanakan solat berjemaah. Hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasihi, Ramadan ini kita berkisar berkaitan dengan Ramadan lah. Sebab kita ni Allah berikan peluang kepada kita yang selalu kita minta sebelum datangnya Ramadan, balighna Ramadan. Tadi imam kita baca apa? Wa balighna lailatul qadr. Dah masuk dah bulan Ramadan. Yang kita harapkan, yang kita mahukan, bulan Ramadan ini Allah sempatkan kepada kita. Allah berikan peluang kepada kita apa pula? Lailatul qadr. Dah kita berada pada bulan yang sangat mulia ni. Tak salah kalau sekiranya saya katakan Ramadan ini merupakan apa? Satu gerbang universiti. Sebab nak masuk Ramadan ni payah. Kita ni dipilih oleh Allah Ta'ala ni kerana kita dikira sebagai insan yang sangat bersyukur. Ramai mana di kalangan sahabat kita, mungkin guru kita mungkin tak sempat bersama dengan kita untuk masuk ke dalam gerbang universiti. Bila mana kita masuk ni, banyaklah ujian dia, banyaklah yang perlu kita laksanakan. Untuk apa? Untuk kita menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Ni hari ni hari kelima dah kita berpuasa ni. Hari kelima, 5 hari lagi akan keluar satu keputusan pada semester pertama. Semester pertama dalam bulan Ramadan ni disebutkan kepada kita apa? Awwaluhu maghfirah, awwaluhu rahmah. Ini keputusan yang kita nak tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh anak kita, hadirin para alim ulama, masuk universiti, bila mana semester pertama, tahun pertama, apa yang kita harapkan daripada pencapaian anak-anak kita? Pasti kita mengharapkan keputusan yang cemerlang ditunjukkan kepada kita. Letihlah kita beli laptop 800, 1,800, 2,000. Maknanya kita belanja, habiskan duit pada anak-anak kita. Tiba-tiba keluar keputusan, dia tunjukkan keputusan kepada kita, merah banyak daripada biru. Ataupun C lebih banyak daripada B ataupun A. Allahu Akbar.
Itu juga kita harapkan hadirin para alim ulama, bila mana kita nak tunjukkan keputusan kita pada semester pertama ni, kita mengharapkan keputusan yang sangat cemerlang kita boleh tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh hasibu anfusakum. Kita boleh cek diri kita, kalau kita ada diari, kalau kita ada buku apa, kita boleh cek. Hari pertama alhamdulillah cukup, hari kedua cukup. Setakat 5 hari ni kita masih istiqamah melaksanakan solat tarawih, solat fardu berjemaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadirin para alim ulama. Sebab apa? Sebab cukup tu kerana apa? Kerana bila mana kita masuk dalam gerbang universiti, kita dah punya ilmu, preparation kita dah laksanakan. Tapi kalau di kalangan masyarakat kita ramainya mereka masuk ke dalam gerbang universiti Ramadan ini tanpa ada ilmu. Malam pertama sahaja penuh. Bahkan saya ada juga tengok dalam grup jamaah, makin kurang lah, makin tak seperti malam pertama, malam kedua. Mudah-mudahan yang tak datang tu dia pergi ke masjid lain lah. Dia pergi ke surau lain, dia nak dengar bacaan, suasana masjid lain pula. Kita bersangka baik, mudah-mudahan orang yang datang hari pertama tu mereka boleh stay, mereka boleh kekal untuk melaksanakan solat berjamaah. Lebih-lebih lagi solat sunat tarawih lah. Lebih lagi solat sunat tarawih. Sebab solat sunat tarawih ni, Allahu Akbar, hanya ada pada bulan Ramadan sahaja. Bulan lain kalau kita nak semangat rajin lain macam, bulan Syawal nanti kita minta Imam Bilal, jom kita solat tarawih bersama, tak boleh. Jadi jadikan hadirin para alim ulama bulan Ramadan ini sebagai apa? Pesta ibadah. Bukan kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai pesta juadah. Pesta juadah. Sebab di kalangan masyarakat kita ni 2 tahun tak boleh pergi mana? Bazar Ramadan 2 tahun. Kita ni Allahu Akbar, nikmat mana lagi yang kita mahu dustakan? Allah bagi kita laksanakan solat bersentuhan antara bahu ke bahu. Ini pun jadi masalah. Allahu Akbar. Bersentuhan bahu ke bahu, kita dapat apa? Berbuka bersama. Apa lagi yang kita nak? Juadah bazar Ramadan boleh buka, tapi janganlah tiap-tiap hari kita pergi ke bazar Ramadan, tapi surau kita pilih je, masjid kita pilih je, hari Minggu saja datang. Wal iyazubillah. Makanya hadirin para alim ulama, kena jadikan bulan Ramadan ini sebagai pesta untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan bulan Ramadan sahajalah. Maknanya ini permulaan untuk kita beribadah. Bahkan hadirin para alim ulama, kita harapkan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita keluar daripada Ramadan ini, kita masih kekal istiqamah melaksanakan solat berjamaah. Ini yang kita harapkan. Hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasihi Allahu Akbar, Ramadan ini merupakan bulan yang sangat agung lah. Sebagaimana Nabi sabdakan kepada kita, Ramadan ini merupakan satu bulan yang sangat agung, sangat barakah. Barakahnya kita dapat lihat lah. Hari ini dapat lihat, semalam dapat lihat. Allahu Akbar. Maknanya kita dapat lihat dengan mata kita betapa makmurnya, imarahnya masjid kita pada bulan Ramadan. Allahu Akbar. Dan Nabi katakan, hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, fihi lailatum khairun min alfi syahri. Ramadan ini merupakan satu bulan yang mana Allah bawakan kepada kita, Allah datangkan kepada kita satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ianya berlaku pada semester yang ketiga. Semester pertama ni rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqam minan nar. Dan semester yang terakhir itu adalah pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin para alim ulama, maaf cakap, semester ketiga inilah ramai di kalangan masyarakat mereka kecundang. Hari ni okey lagi.
Takut nanti dah bila separuh Ramadan hanya dewan ini saja penuh. Tapi tak berlaku lah kot di Kota Damansara ni, Masjid Kota Damansara, tempat lain. Jadi kita kena pastikan hadirin para alim ulama, semesta terakhir ini lebih ramai orang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada semesta terakhir itu Allah datangkan kepada kita. Allah nak datangkan kepada kita satu malam yang mana kita beribadah pada malam tersebut. Allah beri gandaan seolah-olah kita beribadah selama 1000 bulan. Allahu Akbar. 1000 bulan ni banyak mana? Lebih kurang 80 tahun apa? Allahu Akbar. Sebab umat Nabi SAW ni tak lama hidup dia. Kebiasaan ummati baina sittin wa sab'ina. Umatku ni average dia, kebiasaan dia 60 70 ataupun 80. Maknanya kalau dah 80 70 tu bersedialah. Bersedia untuk menjadi apa? Maknanya kena banyakkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah nak beri apa? Nak beri tambahan, umur tambahan kepada kita dengan kita melaksanakan ibadah pada malam tersebut. Allahu Akbar. Seolah-olah kita beribadah selama 1000 bulan. Allahu Akbar. Maknanya tak boleh tinggallah kita. Tak boleh kita nak pilih-pilih nak datang semester pertama sahajalah. Rugi kita hadirin para alim ulama. Maknanya kita kena pastikan hadirin para alim ulama, kita sebulan ini kita datanglah ke masjid, datanglah ke surau, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, ja'alallahu siyamahu faridah. Bulan Ramadan ini Allah wajibkan kepada kita semua, kaya ke miskin ke, raja ke rakyat ke, semua kena wajib melaksanakan puasa, menahan diri daripada makan dan minum. Kalau tanyakan kepada kita ibu-ibu, ayah-ayah, puasa ni apa? Pasti jawapan kita apa? Menahan diri daripada makan dan minum. Tidak melaksanakan perkara yang membatalkan puasa. Bermula bila? Subuh tadi, azan subuh tadi. Berakhir bila? Azan maghrib nanti. Cukup ke sekadar itu jawapan kita? Tak cukup hadirin para alim ulama. Apa yang perlu kita laksanakan? Kita juga tidak melaksanakan perkara-perkara yang menyebabkan pahala puasa kita berkurangan. Apa pahala kita berkurangan? Mengumpat. Contoh, mengumpat, mengeji, komen je kerja, setiap masa komen. Kerja nak mengadu domba. Mata kita ni siang-siang hari pun tengok cerita Hindustan juga. Habis antara Zuhur dan Asar ni tak ada buat apa. Contoh, dah pencen dah di rumah apa, layan Hindustan. Jam layan Hindustan time bulan-bulan puasa ni. Sebab cerita Hindustan ni jarang sangat. Perempuan dia pakai tudung. Pakai baju tak cukup saja. Kita layan je. Allahu Akbar. Layan cerita apa? Maharaja Lawak. Ni telinga kita ni. Maharaja Lawak ni tak tengok skrin pun kita boleh ketawa. Betul tak? Sebab saya iyalah, saya tak ada pengalaman tengok sebab tak ada TV kat rumah. 7 tahun kahwin ni isteri tak bagi beli lagi TV, tak apalah. Maknanya itu cerita kita kat rumah. Rugi kita hadirin para alim ulama kerana perkara tersebut. Dia tak batal puasa kita, tapi dia boleh mengurangkan pahala puasa kita. Sebab tu kata Nabi SAW, "Lau ya'lamuna ma a'lamu la dahiktum qalilan wala bakaitun katsira." Kalaulah engkau mengetahui apa yang aku ketahui, kamu akan sikit ketawa. La dahiktum qalila wala bakaitum katsira. Kamu akan banyak menangis. Kita hari ni hadirin para alim ulama dekat rumah banyak ketawa lah. Sebab apa? Nak layan cerita apa? Maharaja Lawak, mega lagi, lawak lagi. Allahu Akbar. Kat rumah tengok cerita Hindustan, menangis juga. Menangis kerana apa? Tengok heroin meninggal. Allahu Akbar. Rugi kita hadirin para alim ulama. Rugi kita. Sepatutnya apa? Kita banyak menghabiskan masa kita dengan apa bulan Ramadan ni? Tengok Quran, tatap Quran,
lihat Al-Quran, baca Al-Quran. Sebab sebentar nanti ni ada pula ni tadarus, bahasa ada tadarus. Kalau kita dapat join, seronok sangat. Kadang-kadang bacaan kita ni, yelah kita ni bacaan, kadang-kadang kita syok sendiri, ada salah ada betul, kita main sembrono aje. Tapi bila mana kita bertadarus, baca bersama dengan imam-imam kita dekat masjid ni, ada salah sikit, salah dari atas bawah pun ditegur. Tapi kalau kita baca berseorangan, syok sendiri ya kita. Sama seperti mana kita laksanakan solat di rumah, ikut pandai aku lah, sebab aku jadi imam, aku jadi makmum. Siapa nak tegur? Tak ada orang nak tegur. Maknanya hadirin para alim ulama, pastikan hadirin para alim ulama, kita tidak melaksanakan bulan Ramadan ini, kita tidak laksanakan perkara-perkara yang menyebabkan pahala puasa kita berkurangan. Memang tak buat ada perkara yang membatalkan puasa. Kita bersetubuh tak pada siang hari? Tak. Ni hari ni, kalau berkuliah pada malam, ada air kat sini ni. Kalau dia letak air saya minum, nanti batal puasa saya. Maknanya bulan Ramadan ni, Allahu Akbar, kita tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tapi ramai di kalangan masyarakat kita, mereka melaksanakan perkara-perkara yang menyebabkan pahala puasa mereka semakin berkurangan. Mengumpat, batal tak puasa. Membawang, batal tak puasa. Dia apa? Dia tak membatalkan puasa, tapi dia akan mengurangkan pahala puasa kita. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata, kam min shaimin. Nabi kata, berapa ramai di kalangan manusia ni, mereka berpuasa, mereka menahan diri daripada makan dan minum. Laisa lahu min siyam, apa yang mereka dapat hanyalah, hasilnya hanyalah lapar dan dahaga sahaja. Allahu Akbar. Rugi 13 jam kita berpuasa, tak makan tak minum, tapi apa yang kita dapat hanya lapar dan dahaga sahaja. Bahkan satu hadis lagi Nabi kata apa? Nabi kata, man lam yada qaul az-zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Nabi kata apa? Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji. Keji ni mengumpat, membawang, kerja duk ngomeng je kerja. Lepas tu apa lagi? Mengadu domba, suruh orang benci kepada puak-puak tu. Itu je kerja dia. Tiap-tiap hari bulan puasa pun sama juga. Wal iyazubillah. Wal amala bihi, dan perbuatan jahat dia. Dia masih mengekali, dia masih buat benda-benda jahat pada bulan Ramadan ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa lillahi hajatan an yada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Allah tidak berhajat sedikit pun. Allahu Akbar. Rugi kita hadirin para alim ulama. Allah tak berhajat sedikit pun daripada apa? Kita menahan diri daripada makan dan minum ni. Allahu Akbar, ruginya kita. Mudah-mudahan kita ni tak terlibat dah dalam golongan tu, golongan mengumpat, membawang, mengadu domba. Mudah-mudahan kita doakan bulan Ramadan ini syaitan diikat itu, jadi kita tak tergolong dalam kalangan mereka yang sentiasa membuat kejahatan. Sebab bulan Ramadan ni kata Nabi, wasufidatish syayatin. Bulan Ramadan ini syaitan-syaitan dibelenggu, syaitan-syaitan dimasukkan ke dalam penjara. Sebab sifat orang masuk penjara ni tak boleh mana, dia tak boleh nak telefon orang, tak boleh nak akses, duduk dalam tu je. Tapi kita fikir hadirin para alim ulama, tapi kenapalah masih ada manusia yang tidak berpuasa, manusia yang mengadu domba, manusia yang suruh buat orang benci kepada puak tu. Sebab apa? Sebab nafsu jahat dia masih ada dalam diri dia. Contoh mudah lah, contoh mudah kita nak tengok. Contoh, dalam satu gelas air, satu gelas cawan ada air. Kita pusing air tersebut, pusing dengan tangan, jari ke, dengan sudu ke, pusing kuat-kuat. Cuba kita angkat sudu tu, cuba kita angkat jari kita, air tersebut masih berpusing tak? Masih lagi air tersebut masih berpusing. Maknanya nafsu, kan nafsu jahat kita masih dibelenggu, masih ada dalam diri kita. Masuknya kita bulan Ramadan, masih lagi kita buat benda jahat. Wal iyazubillah, wal iyazubillah.
Makanya hadirin para alim ulama, nak cerita panjang lagi. Sebab kita lebih kurang setengah jam lagi 3 minit lagi. Jadi makanya hadirin para alim ulama, kita kena tinggalkan perkara-perkara yang menyebabkan pahala puasa kita ni berkurangan, merosot. Allahu Akbar. Jangan mengumpat mata kita ni, tengok mata, jaga mata kita ni. Jangan kita melihat kepada perkara-perkara yang menyebabkan pahala kita berkurangan. Tengok televisyen. Kalau boleh lah, cadangan saya bulan Ramadan ni, tutup TV kat rumah kita tu. Kuarantin. Sebulan ni kuarantin. Ayah kuarantin TV sebulan kat rumah. Memberontak anak-anak kita. Ayah nak anak-anak ayah ni bulan Ramadan ni tengok Quran je. Boleh tak agak-agak hadirin para alim ulama kita buat macam tu? Bulan Ramadan je, lepas bulan Syawal ni bagi dia tengok balik lah. Supaya apa? Anak-anak kita ni mereka menatap, melihat, fokus kepada Al-Quran. Jadi hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, apa yang perlu kita laksanakan? Kita mengharapkan, mendambakan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita masuk pada bulan Ramadan ini, seolah-olah dia celup kita. Sebelum masuk Ramadan kita ada dosa. Dan bila mana kita masuk Ramadan ini, kita mengharapkan Allah hapuskan dosa kita. Dan bila mana kita keluar daripada Universiti Ramadan ini, kita mendapat segulung ijazah Ramadan, kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak hadis-hadis berkaitan dengan keampunan. Man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, dia mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sangat rugi kita hadirin para alim ulama kalau kita tak dapat pengampunan daripada Allah taala. Pasti kita tergolong dalam kalangan manusia yang akan dibinasakan, manusia yang akan dicelakakan oleh malaikat. Sebagaimana malaikat pernah katakan kepada Nabi, syaqiya abdun. Ketika mana Nabi nak naik berkhutbah di atas mimbar, Nabi kata amin, amin, amin. Pelik sahabat. Selepas mana Nabi selesai berkhutbah, Nabi turun. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu berkata amin wahai Rasulullah? Lalu Nabi katakan, ketika mana aku menaiki tangga pertama, ja'at Jibril berkata, syaqiya abdun man adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lah. Barang siapa umat Nabi ini, mereka diberi peluang, mereka diberi peluang untuk menjadi tetamu kepada Ramadan. Saat mereka ini menjadi graduate Universiti Ramadan, mereka tak dapat pengampunan, mereka masih mengekali dosa, mereka ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi katakan amin. Lalu Nabi mengiyakan orang ini, orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bila mana kita keluar daripada Universiti Ramadan ini, kita menjadi hamba Allah taala yang bertakwa kepada Allah taala. La'allakum tattaqun. Bahkan kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita dambakan, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu ini ianya memberikan kebaikan kepada saya lah, khususnya yang bercakap ni. Yang bercakap ni, suara yang keluar daripada mulut ini, telinga yang paling hampir adalah telinga saya. Jadi saya akhiri satu perkara, hadirin para alim ulama. Saya nak maklumkan ada sahabat saya lah, ada saudara saya yang kini belajar di Mesir, yang memerlukan kepada bantuan lah. Kalau ada di kalangan hadirin para alim ulama, Allah berikan kelapangan, keluasan harta untuk kita infakkan, untuk kita beri zakat, bolehlah, sama ada letak, masukkan tabung belakang dan sebagainya. Jadi sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pendek.